Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan masuk unit 12 iaitu Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk bahagian 1. Jadi dalam unit 12 ni untuk moral tingkatan 4, cadangan nilai untuk unit 12 adalah patriotism, bertanggungjawab. Kita ada nilai hormat, nilai keberanian, nilai kerjasama. Ada 5 cadangan nilai untuk unit 12. Jadi nilai-nilai ini bolehlah digunakan berdasarkan situasi lah. Tidak semestinya semua sekali boleh digunakan, tetapi kena tengok juga kepada situasi. Seterusnya untuk prinsip rukun negara dalam unit 12. Ini berkaitan dengan patriotism. Jadi pelajar sepatutnya tahu apakah prinsip rukun negara. Jadi kita ada 5 prinsip rukun negara. Kita ingat balik, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita tengok dulu yang pertama. Pelajar perlu tahu apakah maksud kedaulatan negara. Jadi apa itu kedaulatan negara? Ini maksudnya adalah negara yang bebas daripada penjajahan. Jadi yang hijau ni adalah yang pertama, poin yang pertama. Dan berupaya menguruskan hal ehwal negara secara bebas, tanpa campur tangan daripada mana-mana negara. Jadi ini adalah maksud untuk kedaulatan negara, di mana pelajar kena tahu untuk tulis maksud tersebut. Seterusnya kita tengok apa pula ciri-ciri negara berdaulat. Tadi kita dah belajar maksud negara, kedaulatan negara. Jadi kita ada 5 ciri negara berdaulat. Yang pertama adalah merdeka. Maknanya kalau negara tu telah merdeka, itu menunjukkan negara tu berdaulat. Yang kedua, beridentiti nasional. Kita ada identiti atau lambang-lambang menunjukkan untuk negara kita seperti bendera dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita ada ciri bermaruah dan berwibawa. Yang keempat, berstruktur pemerintahan sendiri. Maksudnya pemerintahan tu diuruskan tanpa campur tangan daripada lain. Dan yang kelima adalah bebas daripada pengaruh luar. Jadi ada 5 ciri negara berdaulat. Mari kita lihat setiap huraian untuk ciri ini. Jadi yang pertama sekali tadi, kita tengok apa itu beridentiti nasional. Selain daripada identiti negara kita, identiti nasional kita ada bendera rasmi, itu bendera jalur gemilang. Jata negara, ini jata negara, jata negara. Bendera. Ini jata negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ini menunjukkan identiti negara kita. Kita ada tadi prinsip rukun negara ada 5 dan logo kebangsaan. Untuk ciri merdeka pula, apa itu merdeka? Bebas membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan daripada negara lain. Pentadbiran kerajaan juga sendiri dan bertanggungjawab menguruskan keperluan asas untuk rakyat. Bebas daripada pengaruh luar pula, huraiannya adalah kita tahu bahawa rakyat kita ni adanya perpaduan. Perpaduan tu dapat dijamin apabila kita bebas daripada pengaruh luar, dan keamanan dan juga keselamatan rakyat akan terpelihara. Di samping itu, keunikan budaya-budaya yang ada di negara kita akan dapat dikekalkan jika kita tak ada pengaruh daripada negara luar. Bermaruah dan berwibawa. Kita ada kuasa politik yang stabil, ekonomi mantap dan kewarganegaraan atau warga negara yang berkualiti. Dan akhir sekali, berstruktur pemerintahan sendiri. Jadi antara komponen dalam perlembagaan persekutuan, kita ada pemisahan kuasa antara perundangan, kehakiman dan eksekutif iaitu pentadbiran, dan mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan di negara kita, dan negara kita juga mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Agak cikgu tahu pelajar dah belajar semuanya dalam sejarah sebenarnya. Boleh aplikasi juga dalam pendidikan moral. Seterusnya, apa kepentingan pula mempertahankan kedaulatan negara? Apa pentingnya kita perlu pertahankan kedaulatan negara? Jadi yang pertama, untuk kekalkanlah
kemerdekaan negara. Di samping itu, semangat patriotik dapat ditingkatkan dan untuk menjaga maruah negara agar lebih terpelihara dan kestabilan politik juga dapat dikekalkan dan akhir sekali perpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia dapat dikukuhkan. Jadi kat sini ada 5 pelajar, 5 kepentingan. Okey, 5 kepentingan mengapa kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Cikgu harap pelajar boleh jelas apa itu kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Okey, kita bagi pula untuk setiap satu kepentingan tadi, apa contoh, apa huraian dia. Yang pertama, untuk mengekalkan kemerdekaan negara, kita mesti ada sistem pemerintahan yang stabil. Untuk menjaga maruah negara agar lebih terpelihara juga, kita tidak boleh sebagai rakyat Malaysia tidak boleh terpengaruh dengan anasir subversif. Apa itu anasir subversif? Jadi ini maksudnya pelajar kena tahu, boleh rujuk pada buku teks. Iaitu perbuatan yang bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik atau kerajaan. Maknanya kita terlibat dengan apa-apa perbuatan untuk jatuhkan atau lemahkan negara kita sendiri. Contohnya berkomplot dengan negara luar untuk jatuhkan negara kita. Itu contoh. Ataupun kaitan dengan senjata haram, menyudup senjata haram ke dalam negara kita untuk jatuhkan kuasa kerajaan. Itu contoh. Mengekalkan kestabilan politik melalui pemerintahan mengikut acuan sendiri. Mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat pula. Bagaimana kita nak kukuhkan perpaduan? Dengan memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Sebagai rakyat, kita patut bagi sumbanganlah untuk pembangunan negara. Bagi mengukuhkan perpaduan. Dan akhir sekali, meningkatkan semangat patriotik. Bagaimana? Dengan cinta dan setia akan raja dan negara. Dan akhir sekali pelajar, mari kita lihat apa cabaran atau halangan untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi yang pertama sekali cabarannya adalah berkaitan dengan berita, berita tular ataupun ularan berita yang boleh menggugat kedaulatan negara. Maknanya berita palsu lah berkaitan dengan negara kita. Ataupun cabaran yang kedua, taraf ekonomi sosial yang tak balance, tak seimbang dalam kalangan rakyat. Ataupun jurang ekonomi, jurang antara ekonomi rakyat tu jauh beza. Itu adalah cabaran. Dan yang ketiga, tak ada atau kurang semangat patriotik. Ini dalam golongan muda lah atau remaja. Yang keempat, adanya tindakan kuasa besar. Kita ada kuasa-kuasa besar, negara besar yang boleh mencabar atau mengancam kedaulatan negara. Dan akhir sekali, rakyat sendiri kurang jati diri. Dia tak ada jati diri dan mudah terpedaya dengan hasutan atau mudah terpengaruh dengan budaya luar yang boleh menyebabkan kedaulatan negara kita akan tergugat. Jadi kita dah habis untuk bahagian 1 unit 12. Untuk soalan struktur, cuba pelajar jawab. Ni cikgu bagi lebih markah sepatutnya ni 10 tapi cikgu bagi 15 markah lebih pelajar cuba jawab, diberi petikan. Petikan ini berkaitan dengan negara Malaysia. Sumber daripada www.parliament.gov.my. Jadi cuba pelajar jawab kelima-lima soalan ini. Dalam jawapan boleh rujuk kepada penerangan cikgu tadi. Yang pertama ni maksud kedaulatan negara, ciri negara berdaulat, 3 kepentingan. Kepentingan tadi cikgu dah terangkan. Kepentingan pun cikgu dah terangkan. Maknanya 3 kepentingan ni 6 markah. Maknanya pelajar kena ada 3 kepentingan tambah dengan 3 huraian. Maknanya 2 lah. Untuk dapatkan 6 markah tu, 1 kepentingan 2 markah. Cabaran dan juga dia nak nyatakan 2 nilai universal. Jadi di sini pelajar kena tengok balik apa watak yang bersesuaian dan juga isu untuk dimasukkan ke dalam jadual ataupun jawapan masing-masing. Sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.